Baik, saudara pendengar Ria 897. Saya akan bacakan kisah yang pertama ini. Ini adalah satu kisah peristiwa yang dikongsi sama. Kiriman daripada Nat Nat Natrisha, Nur Natrisha berkongsi. Ini berlaku ketika beliau hamil. Dan ini merupakan kehamilan yang pertama. Waktu itu beliau tinggal di kawasan Bedok South, yang mana kejadian ini berlaku di rumah beliau lah. Suami bertugas pada waktu malam, katanya Nur. Saya gunakan nama Nur, nama ringkas. Jadi pengalaman Nur yang dikongsi sama, peristiwa yang tak dapat dilupakan pada kejadian gangguan ini berlaku setelah 3 hari. Ya, setelah 3 hari beliau mendapat tahu yang dia berbadan 2. Jadi bila periksa doktor mengesahkan bahawa Nur berbadan 2, dan berita ini hanya dikongsi bersama dengan kedua orang tua mereka lah. Jadi sebelah pihak suami, ibu dan ayah dapat tahu, serta adik-beradiknya. Di sebelah pihak suami, ibu dan ayah serta adik-beradik suami dapat tahu. Kata Nur, 3 hari selepas berita ini dikongsi, saya baru balik daripada rumah mak saya. Saya tinggal di Bedok South. Mak saya juga tinggal di kawasan yang sama, berdekatan. Daripada rumah mak saya, kalau saya nak pergi, nak pulang ke rumah, boleh berjalan kaki. Bila saya berada di rumah mak suruh datanglah sebab masak sesuatu merupakan lauk kegemaran saya. Jadi apabila nak pulang tu, mak saya sebenarnya suruh saya bermalam sahaja di rumahnya oleh kerana dah terlampau malam. Kalau hari-hari biasalah, waktu saya tidak hamil, paling lewat saya pernah pulang pukul 2 lebih pagi. Dan suami pun tidak ada di rumah. Suami saya bertugas. Yalah Casey, Singapura ni selamat Casey. Balik pukul 2, 3 pagi pun tetap kita dapat rasa selesa. Jadi waktu tu saya dah hamil. Dan kalau tak silap saya, jam 11 lebih malam. Itu pun siang juga Casey. Mak saya cakap, dahlah Nur, kau tidur sini sudahlah. Kau nak balik buat apa Nur? Jadi saya pun kata pada mak saya, tak kisahlah, kan dah biasa saya balik. Mak saya kata, dulu kau belum hamil, sekarang ni kau dah berbadan 2. Alamak, tak apalah, ni baru, perut pun belum nampak, kata saya pada mak lah. Jadi saya pun mengambil lauk tu yang dibungkus oleh mak saya dan terus pulang ke rumah. Pendengar Ria 897. Anda bayangkan seorang wanita hamil yang tinggal di Bedok South, yang mana Bedok South ini, untuk pengetahuan pendengar-pendengar di luar Singapura, Bedok South adalah sebuah estet perumahan yang agak sunyi. Ya, estet perumahan di waktu malam ni antaranya, kalau sunyi, Bedok South lah tempatnya. Dan beliau ni balik seorang diri, berjalan kaki jam 11 lebih malam dengan keadaan hamil. 3 hari 11 dia berkongsi berita ini kepada kedua orang tuanya. Jadi Nur berjalan kaki pulang ke rumah dengan tangan memegang makanan yang dibungkus oleh ibunya untuk dibawa pulang. Dalam perjalanan, kata Nur, saya dapati macam rasa tak sedap hati, seolah-olah saya diikuri dari belakang. Saya teruskan perjalanan dan sampai di kolong blok rumah saya ternampak ada seorang makcik sedang duduk di kolong blok. Di kolong blok rumah saya ada tempat orang bermain dam. Itulah bangku dam. Makcik itu sedang duduk seorang diri. Saya nampak dari jauh. Saya jalan dan jalan sampailah saya berada di lobi lift rumah saya. Saya pun tekan dan tunggu lift untuk turun ke bawah. Pada waktu itu lift itu berada di tingkat paling atas Casey. Sedang tunggu, tiba-tiba ada seorang makcik menegur saya. Katanya di sini, Nak. Saya terkejut bila toleh, bukankah ini makcik yang aku nampak awal tadi duduk di kolong blok? Jadi Nur pun pusing, toleh ke belakang dan bertanya, ya cik, boleh saya bantu? Makcik haus lah nak. Makcik nak minum air. Dari tadi makcik cari air. Boleh tak kasih makcik air? Pendengar Ria 897. Kata Nur, dia rasa simpati dengan keadaan makcik tu. Bukan takut rasa simpati. Sebab makcik itu benar-benar dalam keadaan kesedihan dan kehausan nak minum air. Jadi Nur pun kata, makcik kalau haus, makcik ikut saya lah naik atas. Jadi dalam perjalanan,
lift pun sampai. Anda bayangkan. Ya, ini yang berlaku ketika berada di dalam lift nak pulang ke rumah. Makcik yang tidak dikenali menghampiri Nur, bukan rasa takut yang mengganggu ataupun menghantui beliau, tetapi rasa simpati. Inilah kisah apabila Nur menaiki lift untuk pulang ke rumahnya dengan makcik itu. Pendengar Ria 897. Dalam lift, saya pun bertanya, makcik tinggal mana? Makcik buat apa dekat blok ni? Makcik tengah tunggu anak. Anak makcik. Dah lama makcik tunggu. Tak sampai-sampai. Anak makcik tinggal mana? Tinggal sini ke? Tak tahulah nak. Makcik cuma haus ni. Nak minum. Haus. Kesi. Saya pun pulang ke rumah dan bila saya suruh makcik tu masuk ke dalam rumah, makcik tu kata tak apa. Biar dia berdiri di luar. Saya tanya, cik tak apalah, cik masuklah. Rumah saya ni tak ada orang. Cik masuk. Cik duduk sekejap. Saya akan siapkan minuman ya. Makcik nak minum air apa? Tak apalah, makcik duduk luar je. Makcik air putih dah cukup. Saya pun masuk ke dalam. Ambil air putih. Saya pusing keluar menuju ke arah pintu depan rumah. Terperanjat saya dibuatnya. Makcik itu tidak ada di depan pintu rumah saya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya menjenguk luar rumah. Tengok kiri, tengok kanan. Kemudian saya memanggil. Cik, makcik. Mana pula orang tua ni? Tadi kata haus nak minum air. Makcik. Makcik. Saya pun masuk balik dalam rumah, tutup pintu besi, tutup pintu kayu rumah saya dan saya letak cawan di atas meja coffee table yang ada di ruang tamu. Saya pergi ke dapur untuk masukkan bekal yang ibu saya berikan dalam peti ais. Itu saya nak beri suami makan bila dia pulang keesokan paginya. Jadi bila saya letak tu bekas makanan dalam plastik ke dalam peti ais, saya pun keluar kisi. Keluar nak masuk bilik dah nak tidur. Jalan keluar ternampak pula cawan yang saya nak siapkan makcik tu air. Jadi apa yang berlaku, saya pun angkat cawan tu untuk pergi ke dapur. Alangkah terperanjatnya. Apabila saya angkat cawan tu, saya dapati cawan tu setengah penuh. Setengah lagi kosong. Walhal awal tadi, bila saya siapkan air tu nak diberikan kepada makcik, saya tahu dan saya ingat cawan tu penuh. Siapa yang minum air tersebut, Casey? Saya pun angkat, jalan, fikir yang baik-baik sajalah. Mungkin saya terlupa agaknya. Letakkan cawan itu di sinki air, masuk ke dalam bilik, kemudian saya baring di atas katil. Saya cuba ingat balik. Aku letak penuh ke aku letak setengah? Setengah agaknya. Tak adalah, aku letak penuh lah. Tiba-tiba pendengar Ria 897. Ketika beliau sedang berfikir, adakah dia letak air itu penuh ataupun setengah? Bayangkan ya, dia terdengar suara. Suara seseorang mengatakan, "No. Terima kasih, No. Terima kasih." Dengan nada yang berbisik pendengar Ria. Saya terperanjat. Lalu saya bangun, saya buka lampu dalam bilik dan kemudian saya baca. Berkali-kali Casey membaca surah-surah. Sampaikan saya penat, tertidur sehingga pagi dan suami saya pulang ke rumah. Saya fikirkan gangguan yang saya alami hanya setakat berhenti di situ saja. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria 897? Keesokan harinya, saya pun bangun, suami balik, siapkan makanan yang ibu bungkuskan semalam, berikan pada suami. Dan alangkah terperanjatnya, suami saya katakan, depan rumah ada orang tinggalkan barang. Saya tertanya-tanya, barang apa?
Suami kata tak tahu, dia tak buka. Sebab bungkusannya amat mencurigakan. Ia dibungkus dengan kain putih. Kain putih. Zaman bila kisi orang kasih barang, kasih hadiah, kasih sesuatu dibungkus dengan kain berwarna putih. Jadi saya tanya pada suami, apa yang dia buat dengan benda tu? Suami saya pun kata, dia dah humban barang tu ke dalam tong sampah. Sebab suami saya kata, awak ni berbadan dua. Saya takut kalau orang-orang nak apa-apakan awak. KC dan juga pendengar Ria, waktu saya hamil ni, ketika saya hamil, waktu zaman tu memang zaman yang dikenali sebagai zaman perubatan, yang mana ramai mendapatkan khidmat bomo. Bomo perlukan bantuan seperti anak dara, bantuan daripada ibu yang hamil dan sebagainya. Jadi suami takut saya menjadi mangsa situasi. Suami mengangkat barang tu dan membuang barang itu ke dalam tong sampah. Rumah zaman dulu-dulu, zaman saya tinggal di Bedok South, bukan macam sekarang. Sekarang tong sampah terletak di luar rumah kisi. Tapi dahulunya tong sampah dalam rumah. Pendengar Ria 897. Bila malam tiba, suami dengan Nur sedang tidur. Suami pun sedang berbual dengan saya, cakapkan tentang anak dalam kandungan. Dia rasa gairah, tak sabar. Padahal barulah bayi itu berapa minggu saja dalam perut. Tiba-tiba dengar bunyi. Seperti orang hentak sesuatu. Abang dengar tak? Bunyi apa tu Suami saya bangun. Saya pun bangun. Pendengar Ria 897. Bunyi itu datang daripada lubang tong sampah yang ada di dapur rumah saya. Beberapa kali tong sampah tu dihentak-hentak. Bang, apa tu bang? Tak tahulah. Suami pun mengambil penyapu, pukul balik tong sampah tu, dia hentak pung 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 beberapa kali. Benda tu terhenti seketika. Alangkah terperanjatnya, benda tu hentak balik semakin kuat. Dan suami dengan saya dengar dengan jelas bunyi sesuatu mengerang yang amat menakutkan. Pendengar Ria 897. Abang perut saya sakit bang. Abang perut saya sakit bang. Kata Nur apabila saya mendengar suara mengerang tu datang daripada lubang sampah. Perut saya mula sakit kisi. Saya mula menangis terpekik-pekik. Suami tanya kenapa. Semakin kuat suara tu, semakin sakit dan nilu perut saya dibuatnya. Akhirnya suami saya dapat menenangkan dirinya buat seketika. Suami saya berdiri, memandang ke arah kiblat, mengangkat tangan kiri dan kanan, melaungkan azan sekuat-kuatnya. Bayangkan apa yang berlaku pada malam itu. Setelah suami azan, gangguan daripada tong sampah itu tidak lagi menghantui saya dengan suami. Perut saya masih agak sakit sedikit tetapi berkurangan. Sedikit demi sedikit. Mungkin Casey, pada malam itu, mungkin bungkusan yang suami buang ditujukan kepada saya. Jadi bila buang dalam tong sampah, benda itu mengamuk dan naik ke atas rumah untuk menghantui saya dengan suami. Mohon maaf kalau kisah saya agak panjang sedikit, tapi inilah pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Ingin saya kongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik pendengar Ria 897 FM. Bersama dengan saya bukan seorang diri. Raja Razi pada pagi ini sana mic-nya. Oh, salah. Dia tukar pula. Ya. Okey, hari ini Raja Razi sedang dilatih maklumlah nak jadi seorang penyiar tak lagi dalam masa terdekat Jadi Raja Razi macam mana pengalaman tadi tu? Berlaku di Bedok South Raja Razi. Ya.
Apa pandangan anda tentang kisah tadi? Okey, mungkin pada pandangan saya, ialah dia Wanita hamil sedang makcik hamil. tu duduk di kolong blok macam standby tau. Tiba-tiba dia kata dia haus. Air yang dia nak kasih makcik tu tak sempat minum. Ya. Dia angkat cawan tu dah setengah kosong. Itu yang kadang-kadang kita tak tahu. Mungkin dah pukul 2-3 pagi ni, kalau ada makcik ada di bawah blok tu, mungkin ada macam satu kelainan. Apa makcik buat kat bawah blok 2-3 pagi? Ada benda tak kena Mungkin makcik tu dah ada dekat dalam. Dekat dalam rumah dia, kita tak tahu. Di sini ada kiriman yang ingin diketengahkan. Ini datangnya daripada mana ni? Nur Razima. Ya. Katanya di sini, saya dahulu ketika hamil berbadan 2. Ini adalah anak yang pertama juga. Dan waktu tu saya ada habit keluar malam. Dan keluar malam mesti nak keluar. Suami saya pula kerja shift. Ya. Jadi ada waktunya dia akan temankan saya keluar. Kalau tak keluar malam, saya tak boleh tidur. Saya akan rasa gelisah dan rasa tertekan ataupun stres. Jadi beliau katakan Ima lah saya panggil nama nama pendek Razima. Ima, okey. Jadi kata Ima, bila dia tak keluar malam, dia akan rasa stres, tertekan, dia akan kemurungan, dia macam apa ni? Ni orang hamil ni macam-macam kelakunan mereka. Betul. Jadi bila masalahnya suami kerja shift malam, dia tetap nak keluar juga. Dan Razima ni tak ada adik. Dia anak tunggal seorang. Anak tunggal dia pergi mana tu? Jadi apa yang berlaku, nak suruh teman datang temankan dia kadang-kadang pukul 12:30 malam, takkan nak telefon ganggu orang. Betul juga, susah juga. Jadi dia keluar. Dia keluar juga. Suami kata jangan keluar Dia tetap keluar. Dia tak beritahu suami. Sebabnya nanti suami susah hati dan dia kena marah. Jadi apa yang berlaku, suami dah keluar pergi kerja. Suami saya keluar pergi kerja sekitar jam 8:30 malam. Pukul 12 malam saya dah resah gelisah. Nak keluar. Betul-betul lah meluap-luap nak keluar rumah. Akhirnya saya cakap, tak apalah, keluar sekejap. Depan rumah saya ada playground. Okey. Beliau menetap di kawasan mana ni? Ada tak? Okey, ada. Beliau menetap di kawasan Boon Lay. Jadi ada playground. Saya jalan seorang diri 12:30 malam. Perut ni, anak waktu tu beliau sedang hamil. Dan dah pun masuk 4 bulan. 4 bulan dah nampak perut sikit lah. Nampak perut sikit. Dia turun ke bawah, masuk lift je hati dia dah macam dah bebas. Dia keluar dari lift, Razi, berjalan menuju ke arah playground dekat Boon Lay. Dekat playground tu ada swing atau buai. Pukul 12:30 malam, saya nampak ada budak perempuan sedang main swing. Saya jalan sambil pegang perut, muka senyum, happy lah, macam wah, bestnya dapat keluar malam. Bestnya. Jalan, pergi dekat buai tu. Kemudian saya duduk dekat bangku. Buai tu ada bangku, tepi playground tu ada bangku. Saya duduk di bangku tu. Saya perhatikan budak yang main swing. Dan saya dapati sesuatu yang tak kena. Kaki tak jejak lantai, tapi swing tu bergerak. Seolah-olah macam ada orang tolak buaian tersebut. Wow. Baik, sebelum tu, kalau Razi dalam situasi ni macam mana? Kalau saya wanita yang hamil tu, saya rasa baik saya angkat kaki, saya jalan, saya balik rumah. Tapi sekarang masalahnya dia ada keinginan nak keluar malam juga. Kebebasan tu dia tak boleh. Malam mesti nak keluar. Itu yang susah sikit pasal kadang-kadang macam pelik-pelik wanita ni banyak pantang, dia panggil pantang ni. Jadi macam nak kena jaga pantang dia. Apabila dia keluar malam tu bahaya. Pasal kalau lepas pukul 12 pagi, dah 12 malam, dia jalan-jalan tu macam-macam kita boleh nampak. Macam dia nampak seorang wanita sedang main buai ni. Seorang anak kecil. Main buai ni. Siapa yang tolak buai dia tu? Itu yang kita nak kena jaga. Kaki tak sampai ni. Jadi dia pun duduk tengok budak tu. Dan satu ketika sedang saya duduk di bangku di depan playground, budak yang bermain buai tu yang dihayun laju turun naik. Tiba-tiba buaian tersebut berhenti secara mendadak. Jadi kalau buai itu nak berhenti kena tunggu. Pendulum kalau swing kan dia ada masa untuk berhenti. Betul. Untuk stop.
Dia tak ada terus dia berhenti secara mendadak. Dia kena ada satu perlahan dan berhenti. Ya. Yang ini terus mendadak berhenti. Seperti ada seorang yang berhentikan buaya itu. Jadi tiba-tiba bila dia kelip mata, manusia semua akan kelip mata. Ya. Dia kelip mata sebab matanya masuk habuk. Dia tutup mata, gosok mata. Dia buka mata, budak yang dekat buai duduk dekat bangku di sebelahnya, katanya Ima. Dia tengah gini gosok mata ni, gosok. Buka mata. Astaghfirullahalazim. Oleh kerana katanya dia terperanjat. Cara dia terperanjat, dia sampai terhentak tangannya dekat perut. Okey. Dan ia menyebabkan pendarahan. Dia dapat rasakan bahagian pahanya macam ada air sejuk. Ya. Itu darah lah mengalir. Darah mengalir. Saya pun bangun dari tempat bangku tu. Aduh. Sakit. Dan katanya saya bergegas berjalan nak pulang ke rumah. Ya. Dalam perjalanan, saya tak tahu apa yang berlaku dan saya tak kisah tentang apa yang berlaku. Saya ternampak seorang pakcik ni menghampiri saya, bertanya pada saya dah tak boleh cakap lagi dah. Aduh, sakit. Kenapa ni, nak? Kenapa ni? Kenapa ni, nak? Pakcik tu, ya Allah, darah. Dah berdarah. Ya. Dipendekkan cerita, pakcik tu membantu saya. Dia membawa saya naik ke rumahnya, yang mana isterinya ada. Ya. Menelefon ambulans, datang dan amat menyedihkan. Itu anak pertama, Ya. 4 bulan yang tak dapat diselamatkan. Gugur lah. Gugur. Jadi bayangkan dia tak perlu jalan jatuh dia terperanjat dan terhentak tangannya pada perut. Itu telah pun menyebabkan dia keguguran. Jadi setelah ini, perkara ini diceritakan kepada pakcik itu dan isterinya lah. Setelah semua proses habis, dia turun bawah untuk cakap terima kasih lah mungkin. Dia ceritakan dan pakcik itu kata mungkin yang dia nampak itu adalah makhluk yang inginkan kandungan dalam perut tu. Jadi dia buat apa jua cara untuk keguguran supaya dia boleh ambil. Dijadikan sebagai di dalam tu lah. santapan. Wow, terima kasih pada Ima kisah yang menarik ni. Terima kasih. Kisah ni okey. Kisah ni okey. Sebenarnya pasal kalau kata tentang wanita hamil ni, saya pernah dikongsi oleh sebuah kisah oleh teman saya lah, yang mana isteri dia pun baru hamil anak yang pertama. Dan ia berlaku di kawasan Woodlands. Dan ketika isteri dia sedang baring biasanya dalam pukul 1 atau 2 pagi, pertengahan itu dia akan terasa seperti ada seseorang yang sedang pandang mereka berdua daripada luar rumah. Pasal bilik diorang dekat koridor. Jadi bilik diorang ada blinds. Kan? Jadi blinds tu kadang-kadang mereka buka sikit lah kasi angin masuk. Tapi apabila mereka pandang keluar, mereka pernah ternampak macam seorang wanita ni sedang pandang mereka daripada luar. Seperti wanita tu seperti nak kandungan dalam isteri dia tu lah. Ini sama kisah lah mungkin. Ada orang walaupun tidak nampak perut Ya. Setengah orang-orang yang berilmu dia boleh tahu kau hamil ke? Ya. Dia boleh faham Yang ini kisah ini berlaku di salah sebuah rumah flat di Johor. Rahsia tahu tak, rumah di Johor ni ada satu rumah flat yang begitu lama sangat-sangat. Dia dekat dengan kawasan checkpoint. Dekat checkpoint dia nampak rumah flat ni. Bukit Cagar. Bukit Cagar. Bukit Cagar. Ya. Tapi sekarang tak tahu adakah flat tu masih orang tinggal ataupun dah kosong Masih ada orang tinggal. Masih ada? Sewa dia 1 bulan dalam RM3,000. Betul? Ya betul. Ya betul bro. Betul. Saya pernah tanya. Bukit Cagar. Bukit Cagar. Wow. Dia kalau jalan story, nak masuk custom kalau ikut jalan story, di sebelah kanan dia ada Bukit Cagar. Ini pendengar dari Johor berkongsi. Beliau pernah duduk di flat tu. Dan rumah yang dia duduk ni disewakan kepada keluarganya. Dan setiap malam rumah sebelah akan dengar bunyi cakaran.
Oh, cakar apa tu Tak tahulah. Dan dia tak pernah sepanjang dia duduk dekat rumah flat tu lah, dia pindah. Bila dia pindah tu dah mula ada gangguan sebelah punya cakaran. Dan sepanjang dia duduk di flat tu, katanya dia tak pernah nampak jiran sebelah. Tak pernah nampak. Tapi sebelah tu dia tahu ada orang tinggal sebab dia pernah nampak orang berdiri di tingkap, dia nampak refleksi. Katanya dia pernah dengar bunyi sesuatu di sebelah. Ya. Dan akhirnya pada satu hari dia pun bertanya salah satu jiran yang mana dah pun menjadi jiran, dia dah mula berpual. Jadi cakap tentang rumah sebelah. Ya. Dan jiran tu katakan rumah tu sebenarnya tak ada orang tinggal. Tak ada orang tinggal. Dah bertahun rumah tu dikosongkan. Jadi apa yang terjadi di flat tu mengikut jiran dia lah, menceritakan di sini anak kepada pakcik yang tinggal dalam rumah tu seorang pakcik dan juga anak-anaknya dululah. Tapi oleh kerana anak-anaknya dah besar, dah pindah dan tinggal sendiri, ada yang pergi ke Kuala Lumpur untuk bekerja dan ada juga yang telah pun pergi ke Singapura untuk bekerja. Jadi pakcik tu tinggal seorang diri. Anaknya pada mulanya bila mereka dah mula bekerja, pada mulanya mereka kerap pulang. Macam dalam 2-3 hari jumpa lagi datang. Lama kelamaan bila dah jadi, mungkin dah ada duit lebih sikit, Dah sibuk sikit lah. dah sibuk, betul. Istilah yang baik tu. Ya. Bila dah sibuk sikit, katanya di sini mereka dah jarang nampak anaknya balik untuk tengok ayah. Tapi ada, jarang lah. Daripada 2-3 hari balik sekali, mungkin jadi seminggu, seminggu mungkin baru dia balik untuk tengok. Kemudian terus tak nampak terus. Dan apa yang berlaku, pakcik tu meninggal dalam rumah. Sampaikan tidak ada sesiapa yang tahu. Tahu-tahu naik bau busuk. Alamak. Jadi bila datang, diberitahu, pihak berkuasa datang, ambulans datang, mendapati pakcik tu dah meninggal dunia. Mayatnya dalam rumah tu dah masuk lebih kurang 3 hari. Jadi dibawa keluar. Dan sejak itulah flat yang kosong ni di Bukit Cagar ni ada gangguan. Dengar bunyi cakaran, dengar macam ada orang tinggal kat dalam lah. Ya. Dan rumah tu masih belum ada orang tinggal lagi. Sebab pemiliknya, pakcik tu yang dah meninggal dunia. Dan anak-anaknya pun tak balik untuk tengok rumah tu. Dan katanya berhati-hatilah kepada beliau lah yang sewa ni. Jiran sebelah cakap, kau baik-baik ni rumah ni macam tu lah. Dia kasih nasihat. Dan saya sendiri takut lah. Tapi nasib baiklah penginapan saya di rumah tu hanya untuk seketika saja. Itu sebab menantikan rumah kami yang lain dan kami benar-benar memerlukan tempat tinggal. Waktu tu bertugas di Singapura. Jadi beliau ni katanya adalah orang kampung Melaka. Dari Melaka, kalau turun naik Singapura perit Jauh. Ya, memang perit. Johor tu nak habiskan nak memandu dah jauh Dah 2 jam. Asal tak keluar Johor asal masih sama Jadi beliau katakan akhirnya dapat rumah yang lain. Dengan segera dia, dengan segala hormatnya, dia kembalikan rumah tu. Jadi Raja Razi tahu di Singapura ada beberapa tempat rumah-rumah yang dikatakan sebagai kategori seram. Saya pernah mempunyai pengalaman apabila saya adalah seorang jahartanah dulu. Rumah ni dah kosong dah lama. Rumah flat. Okey. Dan pemilik rumah ni meninggal dunia. Jadi apabila abang dia call, seorang pakcik ni call saya, dia cakap nak jual rumah dia lah. Saya pun datang. Saya cakap, jumpa kat mana bang? Cakap jumpa dekat rumah saya lah, blok 100 lebih lah. Saya datang, saya berbual dengan abang tu. Okey bang, kalau nak jual rumah macam gini, sini dah buat kira-kira semua kan. Okey Razi, ini kunci dia. Abang nak jual rumah abang yang ini ke jual rumah apa? Tak, sebenarnya saya nak jual rumah adik saya. Arwah adik saya lah dah meninggal dunia. Jadi saya cakap, jadi rumah ni dah kosong bang Dah kosong pasal arwah adik saya belum berkahwin. Jadi dia memang single. Jadi awak cuba jualkan lah Kalau nak buat viewing, awak teruskan lah. Hari siang ke malam ke, tak apalah. Cuma air lampu tak adalah kalau waktu malam. Jadi saya pun pada ketika itu rutin saya selalu ambil mak saya daripada Masjid Anur. Jadi dalam pukul 6.30 petang nak dekat maghrib lagi tu, oleh kerana saya dah ada kunci kan, saya rasa saya pergi tengok sekejap lah rumah tu macam mana kan. Dah renovate ke belum ke, mesti tak ketak kan. Dan saya pun naik tingkat 14. Terus saya naik lift, dah sampai. Saya cubalah buka pintu gate, pintu kayu rumah tu. Apabila saya buka PC, saya ternampak apa tau?
in a split second mungkin dalam 1-2 saat saya buka, saya nampak ada seorang wanita lari daripada dapur masuk ke dalam bilik. Oh. Rumah gelap kosong tak ada orang Dalam waktu dah masuk senja ni, jadi saya nampak seorang wanita lari dapur masuk bilik. Jadi ini adalah rumah 3 bilik. Yang mana kalau kamu buka pintu, daripada pintu tu nampak hall, terus ke dapur. Bilik, dua-dua bilik sebelah kiri. Jadi satu tingkat bilik tu memang dekat koridor lah. Jadi saya pun tengok, Laju lah lari laju. Split second, memang kelibat manusia lah, kelibat seorang wanita lah. Saya pun tak jadi masuk, saya tutup pintu, saya kunci gate, terus saya pergi ambil mak saya lah. Viewing tak ada waktu malam, cuma waktu pagi, waktu siang je. Itu antara kisah Baik, kita akan ikuti lebih banyak kisah. Kejap lagi saya akan juga bacakan pengalaman seorang ejen rumah juga. Oh, okey. Okey. Ejen rumah saya pernah berkongsi ketika saya mengendalikan rancangan MG12 beberapa bulan yang lalu. Ejen rumah yang nak jual rumah susah. Rumah pelanggannya tak terjual-jual. Yang datang nanti bila tengok dalam gambar semua berkenan. Bila datang masuk tak jadi nak beli. Nanti saya boleh ceritakan Casey dan juga kepada para pendengar Misi Jam 12 kalau nak dengar saya boleh kongsi satu kisah yang mana orang kita ni selepas membeli rumah, dia simah rumah dia, cara macam mana tahu, dia beli makanan semua letak kat tengah-tengah living room. Dan apabila saya datang, nantilah. nanti saya teruskan. Nanti kongsilah kejap lagi Baik, pagi ni pelbagai pengalaman dikongsi sama. Tadi Razin nak berkongsi tentang ejen rumah Anda katakan yang letak makanan di tengah-tengah rumah tu. Tapi sebelum anda berkongsi pengalaman anda, Baca kisah dulu Casey. ini seorang ejen mengatakan beliau menjual, membantulah keluarga ni menjual rumah. Dan apa yang berlaku, ini adalah rumah milik arwah ibu dengan ayah yang dah meninggal dunia. Jadi anak-anak semua dah tinggal rumah masing-masing lah. Semua dah berumah tangga. Jadi ibu ayah meninggal. Yang meninggal pertama sekali ayahnya pergi dulu lah. Jadi setelah 2 tahun kemudian ibu meninggal dunia. Rumah ni pun rumah lama yang dah habis bayar. Jadi nak cari pembeli rumah tersebut. Susah katanya. Susah sangat. Saya ni jadi ejen, inilah rumah paling susah yang saya nak jual, kata beliau. Orang datang, waktu tu internet belum lagi famous sebagai satu wadah. Jadi mereka tetap kena datang untuk viewing. Dan kalau ada pun mereka akan tengok gambar. Bila saya jumpa, saya akan bawa gambar lah untuk tunjukkan kepada mereka. Dan apa yang berlaku bila viewing tu, orang datang, masuk tak sampai 5 minit keluar balik. Selalunya orang akan periksa kan, tengok bilik macam mana. Oh bang, ni bagus abang ruang tamu ni mungkin ada macam itu tak? Tengok bilik air, tengok dapur. Jadi masuk tak sampai 5 minit keluar. Tak apa, bawa potential customer yang lain lah, kata beliau Masuk keluar. Sampaikan saya rasa pelik tu. Dan dalam tim ejen rumah saya ni, ada satu pakcik ni yang dia faham lah tentang hal-hal ini. Saya pun beritahu dia lah, cik, saya punya rumah ni dekat MacPherson. Tercakap lah MacPherson macam mana? Alamak, tahu MacPherson besar. Besar betul. Tak ada masalah. MacPherson antara estate paling kecil tak besar. Jadi dia kata rumah ni susah nak jual lah. Dia beritahu pakcik tu lah. Dan dia ceritakan masuk tak sampai berapa minit keluar. Jadi pakcik tu kata, tak apa, nanti aku tolong kau. Keesokan harinya dia jumpa pakcik ni. Pakcik ni berikan dia garam kasar. Katanya kau tabur garam ni dekat semua keliling rumah. Tabur. Sedang dia tabur, berada di dalam bilik tiba-tiba salah satu bilik itu pintu dihempas. Bukan angin Jadi dia terperanjat lah. Lalu dia pandang keluar, salah satu bilik yang belum lagi ditabur garam tu dihempas. Cuba buka pintu tu, tak boleh buka. Macam dikunci dari dalam. Dan bilik itu satu-satunya bilik yang tak ditabur garam. Jadi apa yang berlaku, bila dia bawa orang masuk dalam rumah, selepas ditabur garam tu, orang mengambil masa yang lebih lama sedikit untuk tengok rumah tu. Tapi kecuali satu bilik tu yang dikatakan bilik ni kunci saya tak dapat, saya tak boleh buka. Jadi tak apalah, orang tu kata tak kisah, bilik semua sama. Jadi akhirnya dipendekkan cerita, ada orang beli rumah tu. Tapi masalahnya, orang yang beli rumah ni, bilik yang tak ditabur garam tu, katanya di sini, entah benar ataupun tidak,
bilik itu menjadi sarang gangguan. Apabila malam tengah tidur, ini yang diceritakan oleh itu pelanggannya lah yang membeli rumah Ya. di dot ni. Katanya suami isteri sedang tidur dalam bilik itu, katilnya bergegar. Pada mulanya katil bergegar sedikit dapat rasakan tapi lama kelamaan hari demi hari, malam bila tengah tidur katil bergegar, dan ada satu ketika bangun tidur katilnya dialihkan sampai dalam katilnya daripada lurus jadi sengit. Oh. Rasi. Jadi itulah pengalaman beliau berkhidmat sebagai seorang ejen hartanah satu ketika dahulu, yang mana nak jual rumah tu. Sampai sekarang dia tak tahu apa yang mengganggu rumah tu. Oh, tak tahu, tak nampak apa-apa kelibat ke apa-apa. Tidaklah, selalunya kalau rumah tu mungkin bekas rumah bomo ke, Ya, pernah orang mati ke, Ya. rumah tu jadi tempat mungkin di mana ada orang hantar barang sampaikan benda tu menginap dalam rumah. Kan? Tapi yang ini dia tak tahu apakah punca rumah tu menjadi sedemikian rupa. Itu dia kisah. Baik, pengalaman Razi macam mana? Okey, pengalaman saya pernah berlaku ni yang mana saya dapat pelanggan saya dah dapat kunci. Okey, jadi saya dengan pelanggan saya, klien saya ni pergi rumah dia lah. Kita masuk, rumah tu dah kosong. Jadi saya cakap, okey lah kak, kalau gitu kakak dah boleh angkat barang-barang lah, dah boleh renovate ke macam mana kak? Nanti Razi, nanti. Kenapa kak? Nanti kakak tak masuk dalam rumah dulu, kakak nak semah rumah ni dulu. Okay, jadi saya pun expect lah kakak ni nak panggil ustaz ke, ataupun kakak ni mungkin nak baca surah-surah Yasin lah kan, untuk menghalau segala apa-apa yang ada di dalam rumah tu. Sekali tiba-tiba dalam pukul, kakak tu keluar sekejap pergi ke kedai. Dalam masa setengah jam, nak dekat 1 jam itu, dia patah balik dengan buah labu, penyapu, beras kunyit, beras kuning, dengan ada bahan-bahan lain lah, ada buah-buahan lain, ada daun-daun lain. Kakak tu letak semua tu dekat tengah-tengah living room. Halaman rumah, living room Di ruang tamu. di ruang tamu. Dan penyapu tu dia kasih berdiri tau. Jadi penyapu tu berdiri, dikelilingi oleh buah-buahan. Dia rapatkan lah, jadi dirapatkan. Penyapu tu boleh berdiri lah. Dapat berdiri. Jadi saya cakap, kakak buat apa ni kak? Saat ini kakak semah rumah ni. Okey lah. Jadi saya pun tak berani komen apa-apa lah kan. Dia orang sensitif Orang sensitif. Jadi okey lah, ni pun dah rumah kakak kan. Okay, saya tak cakap apa. Kita pun keluar. Maaf Razi, benda penyakit saya batuk. Dah mula batuk-batuk juga. Ya. Jadi setelah tu dia letak makanan dengan penyapu tu di tengah rumah. Apa dia buat? Okey, dia cakap nak kena tinggalkan makanan tu semua 1 hari lah. Esok harinya baru dia clear lah. Jadi kita semua keluar lah balik. Rumah tu dah dibeli kah? Mana? Dah di transfer owner ke belum lagi? Dah dapat kunci dah. Okey. Dapat kunci. Jadi sebelum dia renovate, dia nak kena semah rumah tu dulu, dia kata. Jadi apabila kita semua balik, dalam pukul 8-9 malam itu, saya tertinggal sesuatu dekat rumah kakak tu. Rupanya saya tertinggal saya punya, dulu saya pakai macam organizer tau. Organizer zaman dulu Okay, jadi macam saya call kakak, saya perlukan organizer tu pasal besok saya nak buat appointment. Saya cakap, kakak boleh tak saya pergi ambil organizer saya sekejap kak? Kakak cakap, okey lah kalau Razi boleh. Pasal rumah tak berapa jauh, di kawasan Woodlands juga. Saya ambil kunci daripada rumah kakak tu. Saya ambil kunci daripada kakak tu, saya terus pergi ke rumah kakak tu. Okay, jadi suasana gelap lah. Okay, rumah tu memang tak ada lampu. Saya pun dapat kunci, perlahan-lahan saya dah sampai dekat rumah kakak tu, dekat depan pintu ni. Dekat depan pintu ni, saya pun macam, okey lah, tak ada lampu tak apa, saya gunakan lampu handphone lah. Saya dah buka pintu besi, buka pintu kayu. Apabila saya buka pintu kayu, Casey, saya seperti terdengar macam, awak tu macam gremlins tak? Suara binatang, macam binatang buas sedang makan. Sedang makan macam betul-betul tengah lapar gitu, tengah makan sesuatu. Jadi apabila saya buka habis pintu kayu tu, saya buka, cahaya lampu daripada luar masuk ke dalam rumah. Saya ternampak apa tau Casey? Seperti ada ramai makhluk hitam kecil. Kecil-kecil macam entah anak jin ke apa, saya pun kurang pasti. Tapi semua tengah makan makanan tu. Wow, macam itu Casey. Saya ternampak
Dah lah gelap Ada lah gelap. Ada terang sedikit pasal lampu di luar, di koridor. Jadi saya ternampak ada ramai, bukan satu dua tau. Macam ramai kat luar dekat ruang tamu tu. Tengah makan sajian yang disajikan. Sajian disajikan. Jadi saya pun tak jadi ambil. Pasal saya nak kena masuk ke dalam ruang tamu, masuk ke dalam bilik mungkin. Biasa ada di dalam. Jadi saya pun tak jadi, saya tutup pintu, tutup gate. Saya kasih kunci kepada kakak. Saya bilang kakak tu, Organizer tak ambil? organisasi saya tak jadi ambil. Saya bilang kakak tu, kak, inilah apa yang saya nampak. Terus terang saya cakap kak. Terus kakak tu cakap apa tau dengan saya? Tak apa Razi, lepas dia makan nanti dia akan keluar daripada rumah tu. Kakak tu beritahu saya begitu. Saya cakap okey kak, tak apa, saya ambil organisasi besok saja. Tak jadi ambil bro. Wow. Jadi kakak tu tahu cool kakak Tak tahu, mungkin cara dia lah. Yang ini beliau menceritakan ini daripada katanya Pak Mat. Mana tadi kejap okey dia. Pak Mat Jawa. Pak Mat Jawa, orang Jawa ke? JAWO Jawa. Oh Jawa. Pak Mat Jawa. Saya adalah seorang pakar perubatan. Okey. Dalam dunia gangguan-gangguan ini, katanya Pak Mat. Ya. Beliau menceritakan pernah saya berjumpa dengan seorang pesakit. Yang mana beliau telah pun ke rumah pesakit ni bayangkan Raja Razi, kisah yang diceritakan di sini. Beliau ke rumah pesakit ni apabila dipanggil pada jam 11 lebih malam. Dia datang, dipendekkan cerita, bila Pak Mat mula membaca membaca sesuatu, dia baca. Orang dalam rumah ni yang kena ganggu adalah seorang perempuan lah. Dia tak nak sebutkan siapa ibunya ke anak gadisnya, tidaklah. Tapi katanya Pak Mat, dia dah masuk dalam, wanita tu dalam keadaan macam kena rasuk tau. Ya. Dalam keadaan marah, keluar kata-kata yang kurang elok. Pak Mat masuk, kemudian dia terus jadi baik. Macam seolah-olah watak yang marah, yang maki hamun tu bertukar. Macam dia tahu Pak Mat datang nak ubat, nak sakitkan dia. Dia diam. Aku dah baik lah. Asal lo datang ni? Siapa ni? Kau masuk rumah aku apa? Dia bertanya macam, kenapa Pak Mat ni? Kenapa lelaki ni masuk rumah? Dan Pak Mat pun tanya, ahli keluarga pun kata, ini dia yang kena gangguan. Dan Pak Mat katakan, saya pun mulalah bercakap dengan dia. Mula-mula bercakap macam kawan biasa. Cakap, kau buat apa kat sini? Ni kan rumah aku. Kau ni buat apa kat sini? Ni bukan rumah kau tau. Dia ajak berbual. Dia ke, kau panggil aku datang apa? Dia jawab, bila masa aku panggil kau datang Cakap, mula-mula, lepas tu keluar suaranya. Dipendekkan cerita, kata Pak Mat, saya mula membaca surah-surah tertentu. Katanya di sini surah-surah Ruqyah. Baca, dia terpekik. Dia terpekik. Bukan terbatuk terpekik. Lain dia terpekik, nak pekik tak boleh terbatuk. Jadi dia mula terpekik. Dan kemudian Pak Mat baca lagi surah Azab, dia panggil surah-surah Azab. Saya membaca surah Azab ulang. Benda ni kadang-kadang dia baca sekali, kata Pak Mat, tak akan lut. Dia kena baca berkali-kali, jadi dia akan tahu maksud dia. Jadi dia akan, nanti lama-lama dia akan rasa panas, bahang. Kemudian saya pun keluarkan, Pak Mat kata dia keluarkan sejenis kayu lah. Kayu tu dia ambil, suruh tuan rumah tu pegang kakinya. Pak Mat tak cucuk letak je kayu. Dia dah mula. Apa yang berlaku ni, dalam keadaan dia terpekik sakit ni, dia pandang kepada orang yang dikenal dalam rumah tu, dia macam minta simpati tu. Misal kata kalau isteri dia tengok suami, abang, takkan abang nak biarkan orang tua ni saya bang. Sakitlah bang. Abang, sakit. Bayangkan. Kemudian Pak Mat kata pada orang ni, jangan
percaya dengan tipu hela jin. Ya. Jin ni suka ambil simpati, suka berbohong. Jangan tipu, jangan percaya. Pak Mat kata saya terus baca. Tiba-tiba dia berdiri, panas. Dia bangun, dia keluar daripada rumah. Dekat ruang tamu dia bangun, semua orang beri laluan, dia keluar, dia lari. Pak Mat ikut, salah seorang ahli anggota keluarga ikut, lari sampai ujung koridor. Pergi ketuk satu rumah. Panas, Tuan, buka pintu, Tuan. Saya panas. Tuan, tolonglah, Tuan. Pak Mat baca dan baca. Rupanya jiran yang tinggal hujung ada hati dengan wanita yang dia buat sesuatu. Jadi bayangkan, dia lari pergi rumah tuannya sebab panas, ketuk pintu. Tuan tak nak buka, tuan nak buka? Takkan nak buka. Nanti orang tahu kantor ya. Jadi dia tak nak buka, menunjukkan macam konon-konon salah rumah lah. Jadi dia buat bodoh. Tapi dekat dalam bila Pak Mat ambil kayu yang sama tu, cocok di belakangnya pula. Dia cocok, dekat dalam orang pekik juga. Orang pergi juga kat Sambut di dalam. Itu kes yang paling kronik saya pernah jaga ataupun pernah bantu, katanya Pak Mat. Jadi akhirnya Pak Mat baca dan sekali tepuk, kembalilah kau pada tuan kau. Dia tepuk belakang. Seolah-olah menembusi pintu rumah orang tu dan kembali kepada orang tu. Orang tu di dalam rumah, tak tahu siapa. Dan orang tu masih lagi dalam keadaan terpekik. Wanita yang kena sampuk ni lemah lah. Di orang tu terpaksa papa dia kembali ke rumahnya. Dan dari situ Pak Mat kata berjaga-jagalah. Kalau hidup jiran ni, masalahnya rawatan bila hidup berjiran ni, katanya di sini tak boleh elak daripada gangguan. Jadi jiran ni seringkali kalau lalu depan rumah, sebab rumah lelaki ni ataupun rumah orang yang dapatkan bantuan Pak Mat ni terletak dekat koridor, yang mana koridor ni adalah lalu lalang orang nak pergi ke lift. Kena pergi lift, kena lalu depan rumahnya. Jadi macam nak suspek. Jadi waktu dia lalu lah, dia tabur, dia selitkan barang. Bila Pak Mat kembali katanya ke rumah wanita ni, Pak Mat pun mulalah periksa lah, nak geledah ni. Dekat tingkap, macam-macam benda diselitkan. Habuk di sini katanya habuk lah, ada benda-benda kain lipatan kecil, kertas yang ditulis dalam kononnya bahasa Jawi, dan macam-macam lagi diselit. Jadi bayangkan banyak gitu berkumpul, dan akhirnya bersihkan semua dan gangguan itu tidak lagi berlaku. Sebab dah malu, dah tahu siapa. Itulah. Dah tahu siapa ya. Kalau pengalaman memancing macam mana, ada tak terdengar bunyi-bunyi sedikit ke macam mana? Pengalaman memancing, saya pernah ada juga teman ataupun satu pakcik yang pernah kongsi kisah lah. Time tu, pada masa tu dia pancing di Sembawang, di Kampung Maksan. Dan dia pancing dengan menggunakan sebuah bot yang kecil, pancing sendirian. Dan ketika dia sedang pancing tu, dia dapat tangkap seekor ikan merah. Macam mungkin sebesar tapak tangan lah. Jadi dia pun dah naik syok, dia pancing lagi. Naik lagi kamera. Jadi pancing lagi sampai bot dia tu di sebelah depan tu dah penuh dengan ikan merah. Makin besar Casey. Jadi apabila dia dah rasa macam semakin nak, macam dah semakin tak mak lah, dia pancing lagi, tiba-tiba dekat bawah dia tu ada ikan merah entak bot, sama seperti yang apa yang saya lalui ketika pancing di tengah laut. Entak bot dia bergegar, bergoyang. Tiba-tiba ikan merah setengah, ikan merah dia jatuh masuk balik ke dalam laut. Dan apa yang dia nampak tiba-tiba dekat atas kepala dia tu, ada seekor burung yang besar, berkepala manusia, guys. Macam dia nampak. Dia seorang nampak lah. Dia seorang nampak terbang lalu atas kepala dia. Terus dia rasa tak senang, dia pusing ke belakang. Bot dia dah jauh daripada darat. Wah, itu pengalaman ketika memancing ya. Yang ini kata Al-Lama, katanya Bukit Jaga memang ada lagi, tapi flat Bukit Jaga dah dirobohkan lebih 15 tahun dulu untuk pembinaan CIQ. Pelik. Macam mana boleh cakap ada lagi?
Oh, pasal saya nampak apabila kita nak pergi ke custom tu, kita belok kiri Oh, kan. tu bukan. Sebelah kanan tu kan Bukit Cagah. Itu Bukit Cagah ke? Bukit Cagah. Nama dia Bukit Cagah. Masih ada security guard lagi. Oh. Bertugas di sana. Itu saya rasa rumah apa Dia kerja macam kondo, kerajaan macam tak? kondo tu. Dia rumah bawah ada kedai kopi, macam kedai runcit. Oh, tak ada. Bukan. Itu sebelah kiri. Sebelah kiri tu macam kedai runcit, rumah kerajaan. Kita terus kita kena belok kanan. Apabila kita belok kanan tu, dekat sebelah kiri pun ada kedai makan juga, ada masjid. Apabila kita belok kanan, dekat sebelah kanan tu Bukit Cagah. Adakah itu Bukit Cagah ataupun bukit yang lain Bukit Bukau agaknya. Jadi kisah malam ni menarik sangat-sangat. Ada kata kesian betul kisah ibu yang hamil tu, yang keguguran. Ya, benar. Jadi yang ini pula kata Kak Yati, Casey kakak pun dulu macam tu. Bila hamil, waktu hamil mesti nak keluar malam. Oh. Keluar 5 minit pun jadilah untuk ambil angin kat luar. Dia bukan keluar rumah, keluar dekat koridor bukan. Nak kena turun bawah, keluar daripada kawasan sekitaran flat tu. Wow. Katanya itu tak tahulah, perasaan mesti nak. Jadi hampir setiap malam suami kakak akan temankan kakak. Kakak bersyukur suami kakak ni office hour. Jadi malam hari itu kira dia free. Dia boleh keluar dengan kakak. Dia akan jalan dekat depan, pusing, lepas tu naik balik dah. Kakak dah okey. Wah, gitu pun dah okey Dia 5 minit jadilah. Jadi ini satu saya rasa ni kenapa nak kena ambil angin malam tu? Pukul 12.30 malam tak tu pengalaman yang memang susah lah nak dilupakan Ya. Lain orang mempunyai lain mungkin kemahuan ketika hamil. Yang ini daripada Melissa katanya, Assalamualaikum Kisi dan Razi. Waalaikumsalam. Salam kenal kepada anda berdua. Saya pendengar MJ12 yang baru dan ingin berkongsi kisah yang pendek saja. Ini berlaku di rumah saya di Shah Alam Section 7. Wow. Oh, mana tu Shah Alam lah. Shah Alam Section 7 Section tahu. 7. Shah Alam ni dia macam section. Oh, SEK. SEK 7 section, lah. Section 7, Section 12. Ya. Tahu Ya, tahu. Baguslah. Kita dah boleh jadi orang Shah Alam boleh, tak ada masalah. Jadi kata Melissa, saya waktu tu saya tinggal rumah ni dengan roommate. Ada 3 orang roommate. Jadi 2 roommate saya tidak ada di rumah. Mereka dah balik kampung. Sebab itu merupakan cuti semester. Okey. Saya tak balik kampung sebab ibu dengan abah saya menunaikan ibadah umrah. Jadi kalau balik pun tak ada purpose. Dan teman saya satu ni memang jenis yang tak suka balik. Oh. Jarang-jarang balik lah. Jadi dalam rumah yang disewa tu cuma tinggal 2 orang. Sebelum ni ada 4 orang lah. 3 campur dia 1, 4 orang. Jadi 2 balik kampung. Dia dengan temannya berada di dalam flat ni. Saya pula kata beliau di sini jenis yang tidak seperti teman saya yang satu lagi. Kaki keluar malam, pergi kelab-kelab dan akan balik lewat pagi. Dan saya ni kalau keluar hangout dengan kawan-kawan, katanya sekadar minum minuman kopi ke teh ke, makan prata, nasi lemak. Jadi dan kita akan berborak-borak lah ataupun berbual-bual dan akan balik lah. Jadi ada kalanya saya malas, saya duduk rumah dan saya akan baca buku. Saya gemar membaca buku, katanya Melissa. Apa yang berlaku satu malam tu di mana teman saya yang kaki havoc ni keluar, saya tahu saya dah memang expect dia untuk balik lewat. Jadi waktu tu sekitar jam 1 pagi. Saya pun tengah baca buku dan mengantuk. Tiba-tiba kata beliau terdengar ni ada muzik sikit lah Okay. Saya terdengar bunyi orang buka pintu. Toleh belakang, teman katanya roommate dia baru balik. 1 lebih pagi, terperanjat. Selalunya lewat pagi, pukul 3 lebih, pukul 4. Kadang-kadang nak dekat subuh baru balik. Ini 1 lebih pagi dah balik. Saya toleh, awal kau balik hari ni? Dia tak layan. Dia terus masuk biliknya. Okeylah, mungkin dia tengah marah ke, ataupun dia sedang fikiran tak menentu. Saya terus baca buku dan baca. Tiba-tiba apa yang berlaku, saya dapat panggilan telefon. Okey. Mengatakan teman saya dan rakannya kemalangan jalan raya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang
nak balik rumah tu, Ya. dia terlibat dalam kemalangan jalan raya. Dan dia mati di tempat kejadian sebab kenderaan yang dipandu terbalik. Oh. Sampaikan dia terkeluar, tercampak dari kenderaan. Kata beliau, bila saya mendapat berita tersebut, saya tergamam dan terperanjat. Saya letak telefon, saya tak percaya. Saya bangun, pergi ke bilik, tolak pintu, dalam bilik tu langsung tidak ada orang. Baru saya percaya itu berita benar dan mungkin niat dia memang nak balik sangat-sangat. Ya. Tapi dia tak sampai, yang sampai adalah korinnya sampai ke rumah. Yang ini kiriman daripada Muhammad Azim. Ya. Apa khabar KC dan juga Raza Razi? Zai Ismail mana? Bertanya khabar. Itu yang kerja 24 jam sebelah kanan saya ni lah. Betul, sedang berusaha nampaknya. Ya. Saya dahulu pernah berkenalan dengan seorang gadis. Beliau katanya bila saya berkenalan, usianya tua saya 2 tahun saja. Okay. Saya pada waktu itu berusia 25 tahun dan beliau katanya berusia 27. Bila saya jumpa, memang usianya tidak jauh daripada apa yang diberitahulah. Jadi kami pun berkawan. Mula-mula berkawan dan lama-kelamaan perasaan kawan tu bertukar menjadi satu perhubungan antara beliau dan wanita berkenaan. Ya. Tapi saya dapati sesuatu yang tak kena dengan teman wanita istimewa ini. Kata beliau, setiap kali kalau kita nak makan di luar, nak makan sate, dia akan tarik sate itu keluar daripada lidinya. Oh. Dia tarik. Jadi kalau katanya saya pernah tanya, kenapa you makan sate suka tarik dagingnya? Oh, I tak boleh lah. I takut nanti ada selumbar. Sebab dulu masa kecil, dia buat cerita lah konon. Ya. Masa kecil dulu, I pernah makan sate, tarik lidi, terkait. Terkait pada bibir, tepi bibir ni. Ya. Dan terkena selumbar. Dari itu dia fobia. Sebab tu nak makan sate kena tarik. Jadi, saya terimalah. Sebab kalau kita mempunyai pengalaman yang buruk masa kecil, Logik lah. dia kata bawa-bawa. Jadi percaya. Ya. Sampaikan pada suatu hari, beliau ni, saya seorang saja yang pernah nampak. Kawan saya, member semua tak pernah nampak pun girlfriend saya ni. Tak pernah nampak. Asalkan saya nak kenalkan dia, nak ajak jumpa, kita nak ada double date lah, triple date lah, ada alasan dia berikan. Oh, kena overtime, kena tu, kena ni. Jadi, lama-kelamaan ia menimbulkan satu kecurigaan. Ya. Jadi, saya pun plan dengan kawan saya, kita buat perjumpaan yang mengejut. Okey. Jadi, okeylah. Dia pun ajak kekasihnya keluar. Kemudian terserempak temannya dekat luar. Kim! Dah salam-salam. Okey, ni perkenalkan. Ini dia. Dan kekasih saya macam tak kena gaya. Tunduk, tutup muka, tunduk, tengok kiri kanan, tak nak tengok orang. Salam pun salam macam tu. Ya. Kemudian, dia kata, boleh pergi toilet kejap tak? Pergi toilet terus hilang. Kemudian, berapa umur mati kau? 27 lah. Tua aku 2 tahun ni. Kau biar betul siap. Wajah je tua sangat. Macam makcik tua tu. Oh, serius. Kawan dia nampak ni. Kau dah nampak? Dia mungkin dah dikaburi Ya. Kau biar betul sih. Nampak tua kan? Nampak. Aku terkejut sih tengok. Tak adalah. Kawan dia rasa macam, kawan saya ni rasa macam tak baik lah. Konon tu pilihan saya. Yalah. Saya pilih yang tua, takkan dia nak kutuk. Tapi dia macam terperanjat. Ya. Kawan saya tegur, bro sorry aku bukan nak cakap mati kau tak lawa, tak tu. Tapi dia tua bro. Iyalah dia tua, aku dah bilang kau apa, dia 2 tahun. Tak bro, ni bukan 2 tahun bro, ni macam 20 tahun, 30 tahun lebih tua dari kau. Baru saya teringat. Kenapa dia tak nak jumpa kawan saya? Kenapa dia macam-macam alasan? Dan mungkin kenapa dia makan sate tarik? Ya. Sebab mungkin dia kenakan susuk. Jadi selepas kejadian itu, saya cuba hubungi dia. Tak dapat kontak. Dia hilangkan diri. Dan entah sekarang ini apa yang terjadi pada dirinya. Wow. Kawan dia boleh nampak. Ya. Dia macam the magic spell tu. Dia berikan pada yang lelaki ni lah. Yang kepada yang dia nak
Ngorat ni lah. Jadi dia mungkin dia along the way dalam perjalanan bila nak berkenalan ke di satu tempat dia terserempak dia beri sesuatu lelaki tak perasan. Ya. Kemudian jadi kawan. Apa yang berlaku bila dia ceritakan tu mesti telefon, you sudi ke berkawan dengan I? I ni 2 tahun lebih tua dari you tau. Yap. So bila dia cakap dengan kawan, girlfriend aku 2 tahun tua. So kawan dia dah sangka kan, mestilah 2 tahun tua apa. Ya. Tapi bila datang umur dia 20-30 tahun lebih tua daripada apa yang digambarkan. Ya. Okey, satu lagi kisah. Niat di hati nak jawab panggilan tapi banyak ni masuk itulah. Ini kiriman private message lain. Ini kisah katanya Casey, selamat malam pada Casey dan Raja Razi di Konti Ria. Ya. Saya bekas pemandu bas. Cuba Casey teka bas nombor berapa. Saya pandu bas dari Bunli pergi ke Chua Chu Kang, jalan dekat Jalan Bahar. Kurang pasti lupa. 126. Jadi beliau bekas pemandu bas. Ya. Dari stesen bas Bunli, dia akan pandu bas pergi ke Chua Chu Kang Ya. melalui Jalan Bahar dekat situ kawasan kubur Ya benar. Tapi tahu kan ada bas lalu kat situ kan? Tahu. Saya pernah menaiki bas tu. Oh pernah? Pasal saya daripada SDF, saya daripada CDA. Naik bas tersebut. Pergi Untuk balik Bunli ke Chua Chu Kang? daripada Boon-Lay, kita naik bas Pergi Chua Chu Kang. sampai CDA. Dia tembus Chua Chu Kang semua. Okey. Nanti kita last call lah, last kopi. Okey, can. Last saya hang up dulu. Nanti kita ambil. Okey. Okey. Jadi beliau ceritakan menjadi seorang pemandu bas di laluan tersebut. Ya. Pernah bas saya tak ada penumpang langsung. Itu last bus. Oh. Satu penumpang pun tak ada, tapi tetap kena lalu lah. Dan memang schedule diaturkan bas tu adalah bas terakhir. Ya. Tengah pandu sampai dekat Selikoh ni, ada orang tekang loceng. Oh. Wow. Ada orang tekang loceng. Dalam bas tak ada orang ni. Ya. Siapa yang tekan tu? Saya nak tak nak, saya pernah dengar. Katanya dia pernah dengar nasihat kawan dia. Kalau kau pandu bas ni, ada orang tekan loceng, walaupun tak ada orang, kau berhenti. Next stop. Berhenti dan buka pintu. Kalau tak, kau akan kena ganggu. Jadi dia pun okeylah, tak salah apa buat. Ya. Jadi dia pun buat lah. Betul lah. Lepas dia turunkan, tak ada dengar bunyi loceng lagi, dan tugasnya berjalan macam biasa lah. Itu pendek je. Short terlintas di kepala saya Asal? pasal benda gini kau boleh berlaku Tengah bawa bas kosong, tak ada orang ni. Ting tong. Siapa sih? Tapi kalau berjalan, oi, aku nak turun lah. Okey, last kopi. Hello, selamat pagi. Halo, Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Raden Ya, Pak Raden. Casey cakap pasal tadi, Ya. pasal umur, pasal gini. Pak Raden tak Memang cakap. Betul. Pak Raden Ya. tak beri salam pada Raja Razi. Apa khabar? Handsome Raja Razi. Kabar baik, handsome Pak Radin. Ya. Kamu ada satu semangat born fighter. Go all out to be a Mr. Fighter. Ya. Okey, Pak Raden, Okey. silakan kisahnya. Ini Pak Raden yang cakap, Casey. Ada satu kes, Casey percaya tak? Ada satu pakar, Pak Raden nasihat dengan dia. Bila dia dia specialist. Dia kalau macam any orang kalau falling in love, orang tu akan rujuk kepada dan dia akan scan. This girl is born for you or not? Kes satu kronik tak? Memang orang boleh teka, tapi wahai para pendengar, if anybody kalau awak bercinta dengan any girls ke atau bercinta, kalau wanita tu bercinta seorang lelaki atau when a guy cinta dengan gini, jangan rujuk kepada pakar-pakar begini sebab nonsense. Because why? Tak ada orang boleh tahu karakter seseorang. Because why? Kau yang bercinta, you should know the partner of your partner. What for you want to go other people? Itu pasal Pak dia cakap, ada wujud juga. Ini bukan pakar Casey. Not everybody can judge people by their look, you see. Tapi yang apa terjadi, Pak dia jumpa satu kes kronis. Apa tahu, satu perempuan, dia dah dikenalkan dengan dipakar ni. Dan apa terjadi, dia ada orang cakap, you look at this man and this man is specialist, no. When you ada guys sekarang kan, you go and look for this man, you tunjukkan gambar, this man will know, this guy baik ke tidak. Mana boleh kita intercept orang ni personal affair. Because anything, orang kata, it takes a chemistry of a couple to fall in love to know each other. You see, love develop from cultivations, from the feeling. Jadi dia pergi rujuk, itu tak. Akhirnya orang kata,
Ini kalau kena pada perempuan yang memang semangat kita makan cakap. Dia punya reverse psychology, dia punya putar alam. Apa nak terjadi, dia jumpa, orang kata dan akhirnya apa terjadi, dia dengar cakap, dia kata you break this guy is no good. How can you judge a guy melalui ini? Ada juga orang kata orang yang mencari makan, pakar yang maaf cakap bid'ah atau trying to con people by guna. Ini bukan dia pakar besi. Dia pakar dalam psikologi in handling people with manpower. Jadi dia kalau dia akan gunakan dia punya way of talking untuk kasih tahu yang orang kata dia bukan pakar, tapi he smart intellect in conning, in using the psychological word to put words into people mind or people mouth. Jadi apa yang terjadi, perempuan ni terus apa tahu, scrap dia punya boyfriend lah. Macam COE kereta kena scrap lah. Tapi akhirnya bila dia apa tahu, jadi guy dia tu kenal Pak Radin, guy dia cakap dengan Pak Radin, Pak Radin saya percaya tak? One of my girlfriend yang nak tunang ni, tak nak I lah. I tanya dengan dia kenapa? You pergi fortune teller? Tadi bukan. I pergi satu old man expertise in looking at people loving couple. Sama dia, that guy is good for you, the girl is good for you or not. Sekali Pak Radin cakap, what happened now? The girl now sour grape, hati dah tawar, dah tak nak dengan that guy. That's why dalam the personal mystery of love, you know what is love or not? Love come from the rhythms of the soul, body and soul committed make people fall in love, So jangan pakai psikologi untuk orang. Jadi ini pakar ni ada dekat Singapura kasi. Pak Din cuma nak kasih tahu kalau dia dengar, stop your nonsense of trying to figure out people they love, try to fortune tell them people love that whether this person is good, bola ni boleh jaduh. Sebab 3 thing yang boleh saya tak tahu. Di mana kita nak goal, nak hati, di mana kita jodoh pertemuan kita, and di mana pintu rezeki. So macam hari ni, you feel luck, you jumpa Mr. Razi, chemistry you jumpa. Ini semua apa? You feel luck, jodoh bertemu untuk bekerja. Jadi bila Pak Din kasih tahu dengan dia, the guy dah hampa. It takes a word. Biasa orang putih cakap, words can kill and words can make people love you. Dan akhirnya, orang kata kirakan, dia pujuk girl dia kata, I don't believe you anymore lah. Pasal the guy ni cakap gini, dia minta dengan dia punya mak bapak supaya jangan putus tulang. Diorang dah bertunang. Jadi motif Pak Radin bercerita, no one can scan people punya couple punya loving, whether that one is good or not, what no go. Ini kan satu test merapik. Jadi Pak Din kasih tahu ikhlas. Jadi Pak Din cuma syukur lah. Pak Din jadi mediator dengan Allah Ta'ala. Pak Din cakap you bring the girl to me. Jadi Pak Din bukan pakai magical power untuk ikat cinta. Sometimes it takes an old timer to become mediator to lembutkan hati perempuan tu. Jadi dia kasih Pak Din call perempuan tu. Jadi Pak Din cakap dengan dia. Pak Din dakwakan sikit, cakap, you know your guy and he know you. So it takes party to love each other. Why you let people to scam your future husband or future lover? Whether the guy is good or not. If dia kasih negative talk, what happen? Kalau lagi satu kasi, perempuan ni between man and woman, perempuan semangat lemah, dia mudah kemakan cakap. Orang Melayu cakap apa tahu, telinga nipis. Orang cakap buruk-buruk, orang cakap baik-baik. Jadi apa terjadi? Otak perempuan ni IQ dia bukan kita cakap all girl lah good. Tapi not all girl, orang mudah because their emotion monopolize them, you see. So, diorang itu pasal talak tak ada dekat tangan perempuan. Kalau talak dekat perempuan, dah mampu, government kena cerai. Habis semua. Itu pasal talak dekat tangan laki-laki. Tapi apa sayang perempuan, So, cuma satu Pak Din cakap. Pak Din kasih tahulah kalau pakar yang dengar ni sekarang, stop orang kata kirakan guna kau punya psikologi untuk cari makan, try to play play takdir on people they love. No one know what is love, is it? Love develop like a time bomb, is it? Jadi Pak Din kasih tahu dengan dia, Pak Din kasih tahu bawa, come back to the story, Pak Din kasih tahu dengan wanita ni, apa tahu, Pak Din cakap baik-baik, Pak Din cakap, why you nak break? Cakap, orang kata, awak Pak Radin lah, saya selalu dengar cerita awak tak gini, rupanya dia suka Pak Din cerita pasal loving couple, I'm interested in your story, so Pak Din, okay, I want to listen to you. Betul ke this guy tak suka, dia melalui apa orang tua tu cakap? Dia pakar tengok muka orang tu, adakah boleh jadi cinta kekasih atau kau boleh kekal dengan kekasih kau, boleh kahwin ke tidak? Pak Din cakap, jangan kerana orang kata, apa asal it takes, awak kenal dia berapa tahun? Dia cakap apa tahu, 2-3 tahun dah saya dah kenal boyfriend saya baru nak tunang. 3 tahun takkan kau tak kenal boyfriend kau, it takes a stupid old man tu. Dia kata untuk cakap kau je kau terdengar.
Jadi mereka tak tahulah Pak Din yang confused tau. Jadi Pak Din cakap, okay, I want to meet you. Bila Pak Din jumpa dia, dia kata, jadi Pak Din beri kasih tahu, rupanya this man apa tau. Pak Din apa tau. Ni dipanggil, there is exist orang yang ada hypnotic power, the hypnotic words. Diorang ada guna satu kata-kata pukawan, the words penetrate the mind, you see. Especially kalau kita tak ada amalan, kita tak ada open high IQ, the intellect, kita mudah kena swallow. Dia like, orang pun cakap apa tau. Dia ada power, they can speak, can put words into people's mouth, you see. And people jadi remote control, Mr. Yes. Alamak, teruk betul lah, nyanyi lah. Jadi apa nak bikin, Pak Din pujuk wanita tu. Jadi ini bukan Pak Din, dia tak kena black magic. Tapi dia terkena hasutan orang yang pakar dalam menjiwai agar dengan kata-kata yang sakti untuk memecahkan, putuskan kasih sayang silaturahimnya. Tapi Pak Din dapat settle dan sekarang laki-laki tu dengan perempuan tu dah nak berumah tangga. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.